Ron. Oh. Allah. Sampai muka surat ada buku kitab 34. Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin harami wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazabitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasruku Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwayallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita masuk 14 Muharram hari ini tahun 1442 Hijrah, bersamaan dengan hari Rabu hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib seterusnya bulan ni. Awal bulan 9 September 2 September ini insyaAllah. Ingatkan tak boleh sampai juga gelap segelap-gelapnya. Belum maghrib dah gelap. Bimbang juga ustaz, tu belum kiamat lagi. Ini baru acah nak hujan, rupanya tak hujan. Mungkin bangi hujan lebat. Gelap segelap-gelapnya. Bayangkan ya, itu baru gelap di luar.
belum lagi gelap di lubang kubur. Allah, tuan ya. Kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bab siksa kubur dan dahsyatnya, muka surat 35 34 perenggan ya, atas sekali, menjaga sembahyang 5 waktu. Betul? Okay. Disambung daripada atasnya, sambung sebelah 33 ya, ayat belakang, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits berkata, siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka ia harus melazimkan 4 perkara dan meninggalkan 4 lainnya. Adapun yang harus dijaga iaitu ya, jaga bab kubur, siksa kubur, nak selamat dari kubur, pasal kita semuanya akan masuk kubur. Betul tak betul? Hijrah tu kita sebut hijrah 1442, betul? Masuk kubur tu dipanggil perpindahan daripada alam bumi ni yang kita hidup sekarang ni, akan masuk ke dalam liang lahat, lubang kubur. Ya, saya tak lupa masa ikut Datuk Ismail Gamus pergi ke Polisin tepi laut tu, sebelum kuliah, cuba-cubalah jalan-jalan tepi laut tu, terserempak dengan budak OKU. Dia nyanyi lagu lubang kubur, lubang kubur. Tak jadi pergi berkelah, patah balik tu. Rupanya budak OKU, dia suka. Dan dia pantun ni kami tak hafal, tak bagi seni kata, dia seorang yang hafal OKU. Dah berumur lah, tapi itu nyanyi lagu lubang kubur, lubang kubur, tak terdaya. Sampai balik rumah pun masih tak sudah, lawak tu tetap tak habis-habis. Tak semai kamus dah pergi dah dia. Ni maknanya kita ni nak hilang siksa kubur, nak selamat daripada bab siksa kubur, diharuskan kita ni lazimkan 4 perkara, meninggalkan 4 perkara. Dalam kitab tulis. Yang pertama, menjaga sembahyang 5 waktu. Yang kedua, banyak bersedekah. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyakkan tasbih, yakni membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tu susah tuan, 4 benda ni nak selamat dalam kubur. Tak boleh imagine tuan-tuan, kita je dalam yang lahat. Kita bukan duduk sini ramai-ramai, betul? Sini ramai-ramai sonok boleh sembang, betul? Tak, sunyi tuan-tuan, sunyi yang amat sangat, sepi yang amat sangat. Kecuali kita ni memang ditulis dalam kitab lama Tuan Guru Datuk Ismail Gamus bagi, daripada orang Brunei, cerita pasal kematian, jembatan ke akhirat. Cuba cari dalam kedai kalau ada, insya-Allah. Orang Brunei tulis ni, dia endorse oleh Mufti Brunei. Yang ditang bila kita mati masuk liang lahat, mati aja kita ditangisi 2. Satu, bumi, tanah bumi ni menangis. Yang kedua, langit pun menangis. Bumi menangis kenapa? Bumi menangis pasal dah tak ada orang yang disayang, orang yang selalu sujud, orang yang selalu ingatkan Allah Ta'ala tu, dah tak ada, putus. Pasal apa? Mati dah. Bila mati, bumi tunggu dia. Bila masuk saja liang lahat, dipeluknya hamba Allah Ta'ala tu macam ibu memeluk baby dia, bayi dia. Sayangnya tanah, sayangnya bumi tu terhadap hamba Allah Ta'ala tu yang sayangkan Allah Ta'ala, yang tak berhenti ingat Allah Ta'ala semenjak dia menjejaki tanah bumi. Langit pun menangis. Kenapa langit menangis? Langit ada 2 pintu. Satu pintu, pintu rezeki. Satu pintu lagi, pintu masuknya amal kebajikan. Matinya hamba Allah Ta'ala tu menangis langit. Pasal apa? Pintu rezeki sudah tertutup.
habis. Sebab tu kalau kawan kita tu dah nazak sangat, cukup dah pintu rezeki tutup, kita suaplah bubur, suaplah air oren, air glukos, masuk tak masuk? Tak masuk. Pintu rezeki dia Allah dah putuskan dah. Allah, tuan-tuan. Tu kadang-kadang ya, kita kadang-kadang dah berumur ni dah tak lalu makan, betul. Tak terdaya nak makan lagi. Dulu bukan main, daripada Musangking sampai Tupai King, betul. Makan durian ya. Tapi kadang-kadang sampai ke satu ceiling, atau orang putih kata ceiling line tu, tak terdaya nak makan. Boleh makan, tapi tak terdaya. Takat 12, 13, betul. Kalau dulu 16 gig, bukan biji ya, 16 gig. Kalau 16 gig tu lebih kurang satu lori lah, satu hilap boleh habis tak? Jangan main. Ada orang boleh buat ya, tak berhenti daripada pagi sampai petang, tak berhenti je, durian saja. Muka pun macam durian dah ya. Tu nampak ni tengah viral isu panas pasal kebun durian. Allah, tuan, macam-macam perangai manusia. Padahal tu buah kampung aja, betul. Buah kampung aja. Orang tua kita tanam, tok wan tok ki kita. Tapi sekarang jadi rebutan orang. Orang dah lupa daratan macam-macam. Ni. Tu, jaga bab bila mati je langit menangis, pintu rezeki habis. Yang kedua, pintu pahala dia, ibadah dia, kebajikan dia pun tertutup. Nangis langit. Tak ada siapa lagi hamba Allah Ta'ala dah berhenti bab ibadah dengan Allah Ta'ala. Menangis langit. Tu hebatnya manusia yang betul-betul takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tolong tuan, biarlah ya, jangan kita menangis. Masa kita lahir kan kita menangis. Wang betul. Datuk Sembilan Mus. Hari lahir tu kan bunyi bising baby tu. Yang lahir tu, yang datang sebagai pendatang ya, bukan pendatang parti, pendatang Arab dah. Pendatang baru, betul. Dia pendatang baru lahir keluar pada perut ibu dia, menangis dia. Budak tu menangis, yang menyambutnya suka. Atuk dia, tok ki dia, tok wan dia seronok dapat cucu, dapat orang baru, dapat pendatang baru. Tapi bila kita mati, jangan kita menangis. Dipesankan Tuan Guru ya, jangan kita menangis. Yang menangis tu yang tinggal, tu menangis. Itu pun sekejap je menangis, betul. Kalau orang suami menangis, isteri nangis tak? Nangis dia. Kalau ada 4 isteri, 4-4 nangis tu. Sampai bila? Sekejap je. Cukup edah orang pinang, dapat tak orang kahwin? Kahwin dia, habis tuan-tuan. Tenganga kita. Ni Datuk Sembilan Kamu cerita, betul? Ustaz Sembilan Kamu selalu cerita. Nganga kita. Seorang lagi orang jenaris meninggal, terserempak kat kubur. Macam mana isteri aku? Kahwin dah. Telopong kita, telopong. Jalan-jalan dia naik kereta kita. Dengan siapa? Suami baru. Pakai pula motorcar kita, betul? Audi Q7. Habis. Tu betul? Hali, betul? Ada tak? Masa pergi masjid tak nak bawa, naik basikal, simpan rumah, selimut, takut nyamuk gigit. Mati, suami baru tu bawa, siap bunyi horn. Dengar tak kita dalam kubur? Dengar, motor aku tu. Allah, tuan, nampak? Punya sayang. Padahal ada motor, ada kereta 4-wheel drive, 2-wheel drive, tak nak sampai ke masjid. Pasal Allah bagi kereta, bagi surat, bagi basikal, bagi kereta. Untuk mana? Masjid, surau. Tu habis amal kebajikan kita. Tu jaga sembahyang ya, maksudnya jaga sembahyang. Pertama, jaga solat 5 waktu. Tu antara hijrah yang hebat kita ni. Dah masuk tahun 1442. Jangan sombong, jangan rasa lama lagi hidup. Lagi kita dapat tahun hijrah, lagi sikit umur kita sebenarnya. Peruntukan untuk teruskan hidup tu makin lama makin sedikit. Sebab tu cari jalan untuk jaga sembahyang 5 waktu. Tapi janganlah 5 waktu aja. Ada tak sembahyang lain? Ada tuan-tuan. Lepas maghrib ada tak sembahyang sunat? Ada. Ba'diyah ya, isyak, qabliyah, ba'diyah, subuh ada tak? Ada. Solat sunat fajar
Tak sempat ustaz, sampai-sampai dah qamat. Boleh tak sembahyang lagi? Boleh. Kata tuan guru Datuk Ismail Kamus. Kalau mengaji kitab boleh sebenarnya. Pasal dia bukan qabliyah. Dia usalli sunatan fajri. Fajar. Syaratnya kita balik rumah, jangan buat di masjid, di surau. Isu besar. Di rumah selagi tak terbitnya matahari boleh kita lakukan solat sunat fajar. Rugi tak buat? Rugi tak buat. Pasal apa? Nabi dah bagi tahu dah. Pahala ni, skill pahala satu dunia ni, satu alam. Pahala sembahyang 2 rakaat saja. Larat kita cari pahala satu dunia tuan. Tak larat. Tu 2 pahala yang paling hebat. 2 rakaat. Jangan lepas peluang. Boleh betul? Hijrah. Tu hijrah juga. Ada lagi ba'diyah, qabliyah lagi, sembahyang sunat malam. Sebab tu nak tidur malam nanti balik, jangan terus-terus tidur. Ambil wuduk, solat sunat taubat, solat sunat wuduk, baru kita lelap. Tu hijrah yang hebat. Tu antaranya jaga sembahyang 5 waktu. Yang paling jaga sekali maghrib tuan-tuan, tolong jaga. Ya, kadang buka-buka waktu berbuka tu lama sangat. Afdalnya ulama kata maghrib tu 15 hingga 20 minit saja yang awal. Yang lepas tu dah nak masuk isyak dah jadi lain. Silat-silat tak ada pahala, makruh kadang hujung-hujung dah dekat-dekat isyak. Tolong jaga maghrib. Tu maghrib sekejap saja, betul? Tu dipanggil prime time, waktu yang paling utama. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Jangan berhenti bab sedekah. Kita ni dah dibagi Allah peringatan, masih lagi berselera, masih lagi ada nikmat, masih lagi boleh ada kerja. Ada yang tak ada kerja pun dapat lagi makan, betul? Cukup makan. Tak ada orang kebulur tuan. Kita boleh puasa lagi, betul? Hari Senin boleh puasa, Selasa boleh puasa, Rabu boleh puasa, besok hari Khamis boleh puasa, hari Jumaat royo, betul? Tu. Pasal apa puasa Selasa, Rabu, Khamis? 13, 14, 15 puasa hari-hari. Allah tuan, Tuhan nak bagi pahala. Apa lagi nak buat? Bila lagi kita nak makan tuan? Bila lagi? Sampai bila kita nak menterdarah? Betul? Orang Melayu kata menterdarah tu. Makan cukup. Kata Ustaz Siddiq Noh, salah satu pesanan ni semalam. Pesanan Ustaz Siddiq Noh daripada Pantai Remis. Apa dia kata? Cukuplah buat makan. Bila terlampau sangat banyak makan, lelap kita. Susah nak mengaji, susah nak Quran. Nampak? Quran depan TV ada tak? Ada. Tak terdaya ustaz. Pukul 10 ustaznya. Kenapa? Kan besar TV. Betul ustaz. Besar-besar TV tu saya dah beli baru. Ada orang beli pasal Quran time, ada orang beli TV besar baru di Johor. Diceritakan oleh TV Hijrah. Siap beli TV baru. Melengkung TV dia. Nampak Ustaz Tirmizi, Ustaz Fazrul, 3 tu. Termasuk cerita Wak Karmo dengan Pak Mail. Allah tuan, orang beli TV. Ni beli TV dah beli TV lama dah. Besar bilik TV dia. Tapi bila tengok Quran 5 minit lelap ustaz. Tu nampak. Padahal orang tu punya susah payah tadabbur, terangkan tajwid, hukum, hakam, adab, akhlak semua cukup. Bukan 3 orang senang. Kalau belakang tengok belakang macam-macam orang ada, betul? Tulis nota, tulis apa, semua cukup. Nampak? Kita kadang-kadang tak payah catat, keluar dalam Facebook sahabah Quran tu penuh nota dia. Daripada buka yang mula ustaz tu dia dah start tulis. Sekarang dalam handphone tu kan, kita ada application, install aja, letak depan ustaz ceramah, dia terus type. Cakap Jawa, cakap Indonesia, cakap Melayu. Allah tuan. Tengok, saya ada tu. Cepat buat nota. Tapi kadang-kadang dia terabur juga. Orang butik mana faham bahasa Melayu, betul? Tu. Nampak? Cari jalan untuk banyak bab sedekah. Jangan tangguh. Tong lalu standby. Hijrah kita ni dah 1442. Nak pergi masjid, jangan bawa benda-benda yang pelik-pelik. Duit tu. Duit untuk apa? Duit surau. Tu yang kata Datuk Ismail Kamus, duit yang dalam tabung tu, duit yang kita punya. Banyakkan sedekah. Nak menyelamatkan kita dalam liang lahat yang amat gelap. Itulah yang nak menyelamatkan kita. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Tak ada lagi tu. Dalam kitab ni tulis baru ni.
Quran tu bila datang mungkar nakir, Quran datang dekat dada kita, dilapiknya dada kita, diperisaikan dada kita. Ya, saya tak silap ke? Pertanyaan mungkar nakir, tiba-tiba datang Quran. Pasal apa? Kita berbakti dengan Al-Quran dulu. Ada My Quran Time, tengok tak berhenti, catat, tulis, hafal. Nampak? Bila masuk ke kubur ni, dalam masalah itu ditulis ini, apabila seorang daripada kamu bangun pada malam hari, maka nyaring bacaannya Al-Quran, kerana bacaan dengan suara yang nyaring itu akan mengusir syaitan dan jin-jin yang fasik. Adapun para malaikat pula yang berada di udara dan para penduduk di rumah, mereka mendengar bacaannya serta sembahyang bersama-samanya. Bila malam berlalu, malam tersebut telah berwasiat kepadanya dengan berkata, ingatlah tentang masa serta sensitiflah. Tu bila kematian mendatangi, Al-Quran pun datang dan berdiri di dekat kepalanya. Ketika mana orang-orang sedang memandikannya, selesai mandi, masuklah Quran ke hadap, mengambil tempatnya di antara dada dan kepalanya. Tu. Bila mayat diletakkan dalam kubur, datanglah malaikat mungkar nakir, sedang Al-Quran pula mengambil tempat mencelah antara diri mayat dan dua malaikat tersebut. Dua malaikat itu berkata kepada Al-Quran, menjauhlah daripada kami kerana kami mahu bertanya kepadanya. Al-Quran menjawab, demi Allah, aku tidak akan memisahkan diri daripadanya sehinggalah aku dapat memasukkannya ke dalam surga. Jika benar kamu berdua telah diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka ia adalah hak kamu. Kemudian Al-Quran itu melihat ke arah si mati dan bertanya, adakah kamu mengenali saya? Allah Tuhan. Kalau baca, kenal. Kalau tak baca, tak kenal. Tu, ya Allah bagi peluang dengan My Quran Time. Bila mati tu jawab tidak, maka berkata Quran, saya adalah Al-Quran, sayalah yang menyebabkanmu bangun sepanjang malam, menyebabkan dahaga, puasa sepanjang siang, mencegah nafsumu, pendengaranmu dan penglihatan daripada perkara-perkara mungkar yang dilarang. Engkau akan mendapati saya di antara teman-temanmu sebagai teman yang paling jujur. Oleh itu saya akan menyambutmu dengan penuh kegembiraan. Setelah pertanyaan mungkar nangkir terhadapmu, engkau tidak akan mendapati lagi sebarang kesulitan dan kesedihan. Allah Tuhan. Sahabat kita yang paling hebat bukan manusia. Sahabat kita yang paling hebat adalah Al-Quran. Dia yang memerisaikan kita, tuan-tuan. Sebab tu jangan lepas dengan Al-Quran. Ni diceritakan, nak jaga bab solat, nak jaga bab kubur kita, banyak membaca Al-Quran. Boleh, tuan-tuan? Tu hijrah yang hebat. Jangan tangguh. Dah berumur-umur je, jangan kita tangguh. Yang keempat, memperbanyakkan tasbih, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan berhenti, tuan-tuan, tasbih tu. Teruskan sampai ke akhir hayat kita. Itulah mati kita yang paling hebat besok di sisi Allah SWT. Pasal apa? Mulut tu tak berhenti sebut bab tasbih, bab nama Allah, bab nama Rasulullah, bab selawat dan macam-macam lagi. Boleh, tuan-tuan? Sama-sama kita teruskan. 4 tu, ingat tak? Pertama, menjaga sembahyang 5 waktu. Kedua, banyakkan bersedekah. Ketiga, banyakkan Al-Quran. Yang keempat, banyakkan tasbih untuk selamat kita dalam kubur yang gelap. Yang seterusnya, sebab semua yang 4 dapat menerangi kubur dan meluaskannya. 4 tu menerangkan kubur kita. Ada lagi sedekah, macam-macam sedekah. Kita bayar bil telefon, bayar bil internet untuk surau, untuk masjid. Apa lagi kita bayar bil untuk akaun, untuk lampu masjid. Terang tak kubur kita? Terang, tuan-tuan. Lagi terang, kita hafal pula ayat Quran. Dalam kitab ni tulis 2-3 ayat kita hafal. Allah terangkan kubur kita ibarat pagi-pagi terbitnya fajar kubur kita. Allah, tuan. Nak ke tak nak, tuan? Terang kubur kita, tak nak gelap-gelap. Ni salah satu.
Sebab tu jangan sayang duit, banyakkan sedekah. Ada dalam Quran? Ada. Apa tajuk dia? Infak. Hujung Al-Baqarah. Sebelum infak, selepas infak, riba. Selepas riba, hutang. Yang saya takut tu hutang. Betul? Saya pun berhutang. Satu ayat 282, satu page, satu muka surat terangkan hutang. Allah, riba pun ada ayatnya. Allah tak haram, Allah perang, Allah laknat orang yang bersekongkol dengan bab riba. Aduh, tuan, nak lari mana tuan? Bukan saya baca, Ustaz Fazrul baca My Quran Time. Takkan orang tak nampak? Bukan dia baca kitab pelik-pelik, kitab Al-Quran, penuh TV tunjuk depan tu. Takkan tak faham-faham? Ni hari-hari betul. Hari ni saja dia cerita macam-macam. Saya tengok tuan, tak pernah miss. Dia punya cerita, ya Allah, tak terdaya kita. Hari ni poin apa? Hari ni juzuk ke berapa? Hari ni juzuk yang ke-4. Masuk juzuk ke-4 sekarang. Allah, tuan, nampak? Juzuk ke-4 maksudnya apa dah? Berapa hari? Dah 60, dah muka surat 60. Tu kena renung kita. Ya. Ada tengok tak ada tengok ni? Ya. Hari ni surah Al-Imran lagi ayat 92. Betul? 92. Tu. Bab dermakan sesuatu. Ayat 92, dermakan sesuatu yang terbaik, yang dicintai, yang disayangi. Quran tulis. Bab sedekah. Jangan sayang duit. Kita sayang sangat, betul? Niaga kuih dah tinggal 3, 4, nak dijual juga, tuan-tuan. Faham tak faham? Pak Mail simpang renggam, jual jemput-jemput, orang datang tak mampu nak beli, longgok bungkus bawa balik. Jangan lupa Quran Time Pak Mail kan. Lepas tu minta tolong doakan, sampaikan umur dia sekarang 73 tahun, minta habiskan My Quran Time 604 hari. Lepas tu Allah nak ambil nyawa, ambil. Dia cakap, berani tak berani tuan-tuan? Orang jauh kata wani kok, wani. Nampak? Tu hebatnya orang tu. Ya, Quran pasal apa? Yakin dengan ayat Quran. Yang kedua, ayat 94, elakkan daripada mengada-ngada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak nyatakan. Jangan memandai-mandai yang tak ada dalam Quran. Jangan nak pandai-pandai, jangan nak selewengkan, jangan nak dipalsukan. Ada dalam Quran, itu tetap benar. Walaupun dikucak-kacirkan oleh agama lain, betul? Tapi Al-Quran tetap benar. Yang ketiga, dia punya resolusi dia, berhati-hati dengan orang Yahudi dan Nasrani. Quran tulis, bukan ustaz tulis. Quran menulis. Quran dah ada dah menyatakan hati-hati dengan bab Yahudi dengan Nasrani. Tu hari ni saja. Bab tu bab tajwid lagi, ya. Bab tadabbur. Tu tuan-tuan, jangan lepas pulang, cari jalan dengan Al-Quran, ya. Jadi balik pada bab nak menerangkan kubur kita di 4 poin tadi. Kemudian nak teruskan, ada empat yang harus ditinggalkan, iaitu bab pertama dusta, bab kedua khianat, bab ketiga mengadu domba, yang keempat jaga kencing. Sebab Rasulullah SAW bersabda, tanazzahu anil bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Bersih-bersihlah kamu daripada kencing, sebab umumnya seksa kubur itu kerana kencing, yakni cebok, jangan sampai ada sisanya. Harus bersih, sebenar-benar bersih. Allah, tuan, 4 benda. Okey, tengok 4 yang benda yang menyeramkan kita dalam kubur, yang menggelapkan kubur kita ialah bab dusta. Cukup? Dah berumur, dah berhijrah, dah 1442 hari, dah 14 Muharram, dah duduk dalam surau, takkan nak menipu lagi, takkan berdusta lagi. Cukup tuan-tuan, tolong cakap yang benar. Kita akan jumpa dalam satu bab akan datang, bila berkata benar kita ni, bila hamba Allah Ta'ala tu berkata benar, Allah pimpin kita menghala ke syurga. Tapi bila kita berkata bohong, berkata dusta, kita dipimpin menghala ke dalam neraka. Dituntun, bahasa lama tuntun,
Tuntun apa? Dipimpin. Orang Jawa cakap tonton, betul? Ditonton. Tonton tu bukan menonton TV tak. Tonton tu ya, memimpin kita menghala kedua tempat. Yang kedua, khianat. Khianat dia apa? Dia khianat yang paling sedih, khianat dengan agamanya. Khianat yang paling sedih lagi, khianat pada dirinya sendiri. Dicatatkan dalam satu bab ada 13 ke 14, 15 orang khianat ataupun zalim pada diri sendiri. Macam mana contohnya? Dia tahu Quran, dia tahu tajwid, dia tahu hafal, tapi satu hari dia tak baca Al-Quran 100 ayat, dia tergolong dalam kategori khianat ataupun zalim pada diri dia sendiri. Dia tahu dia jahil, dia tahu keluarga dia jahil, tak nak ke masjid, tak nak ke surau, tak nak mengaji, cari ilmu, dia khianat. Waktu bila? Waktu di dalam kubur besok. Ya Allah, aku zalim, ya Allah. Khianat. Dia ada peluang untuk semain sunat, tak nak juga semain sunat. Zalim? Zalim. Tu khianat. Apalagi khianat dengan agamanya sendiri. Allah, tuan-tuan, tu kena renung kita. Buka minda, buka fikiran kita. Dan Allah tunjuk Quran sekarang ada yang haram, ada yang halal. Betul? Kenapa tak ikut? Ni, tak boleh tangguh. Tu salah satu yang dipanggil ibadur rahman. Maksudnya kita ni, kita kena jadi hijrah untuk tahun ni. Salah satunya bab Quran kita. Yang ketiga, mengadu domba. Ni pun satu hal. Inilah salah satunya sekarang. Dulu pakai mulut, pakai lidah, betul? Sekarang pakai ini. Lagi hebat sebarnya. Mengadu domba, cerita yang belum diketahui, belum sahih, belum tahu. Apalagi share hadis yang tak tahu datang dari mana, sharekan benda-benda yang tak ada sumber. Janganlah, cukup berhenti. Bab tu akan gelap kubur kita. Yang keempat, menjaga kencing. Sebab Rasulullah SAW sudah bersabda, bersih-bersihlah kamu daripada kencing. Sebab umumnya siksa kubur itu kerana kencing. Maksudnya tak bersih. Buatlah apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Nak kencing tu duduk menyangkung, berdehem 3 kali. Siap baru kita uruskan ambil wudu. Azan, insyaAllah. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar.
Ya. Ya. InsyaAllah sekali lagi. Juga Nabi SAW bersabda, innallaha karihal lakum arba'a al-abasu fis salati wal laghwu fil qira'ah wal rafasu fis siyami wad dahiku indal maqabir. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak suka padamu empat. Yang pertama, main-main dalam sembahyang. Lagha, yakni tidak hirau. Dalam bacaan Quran, yakni ribut-ribut. Dan berkata keji waktu puasa. Dan yang keempat, gelak tawa di kawasan kubur. Empat ni Allah tak suka. Jangan buat. Ni dah bagi tahu hari ni, hati-hati. Ya, benda ni memang Nabi kata Allah tidak suka pada empat. Yang pertama, main-main dalam sembahyang. Jangan. Ya. Kadang-kadang sampai tua dah tak ingat-ingat buat sembahyang ni. Macam-macam makna ada dalam sembahyang, betul? Tak ingat Al-Fatihah ke mana, rukuk macam mana. Tahu-tahu dah habis. Assalamualaikum. Dah 4 rakaat Isyak habis. Waktu yang salam tu betul ingat dah habis 4 rakaat. Tu. Yang paling dahsyat waktu tarawih, betul? Tarawih pula tahun ni kat rumah lagi. Betul? Dah habis dah 20 dia kata. Masa bila? Waktu Assalamualaikum. Imam pula tahfiz laju, betul? Tiba-tiba terkejut apa dia? 20 rakaat dah. Alhamdulillah terus. Tu. Nampak tuan? Waktu rakaat pertama sampai ke 20 mana dia pergi? Turu, orang Jawa kata turu. Tahu turu? Tidur. Sleeping dia, bukan skipping, sleeping. Waktu bila dia tidur? Waktu berdiri. Kita ingatkan ayam jantan tidur berdiri, rupanya manusia jantan juga bertidur diri, tuan-tuan. Allah, tuan. Tapi ayam jantan hebat, kata Datuk Ismail Kamus. Ya, ayam jantan ni hebat, satu-satunya makhluk yang berhenti berkokok satu masa berlaku. Waktu bila? Waktu Fir'aun mengejar Musa. Sebelum terbelahnya laut. Pagi subuh-subuh tu diperintahkan ayam jantan tu tak berkokok pagi tu. Itulah sejarah. Kalau ada teka-teki, waktu bila ayam jantan tak berkokok sekali dalam sejarah, itulah masa dia. Lain, dia tetap berkokok. Waktu air pasang, waktu subuh. Betul? Tetap berkokok ayam jantan. Ribut macam mana, hujan macam mana, dia tetap berkokok. Bangun dia. Kita ni yang tak berkokok pagi-pagi subuh, tuan. Allah, tuan, malu kita dengan ayam jantan. Faham? Tu masa pagi tu. Pagi tu ayam jantan tak berkokok. Wah, maksudnya apa? Fir'aun pun bangun subuh. Betul? Nampak? Fir'aun bangun subuh. Pasal apa? Dia dengar bunyi ayam jantan. Tapi pagi tu terlajak Fir'aun. Subuh gajah dia terus. Allah lanjutkan tidur dia sampai dia terlambat nak mengejar Nabi Musa. Tu sejarah, tuan-tuan.
ayam jantan. Tu. Mana kita meraya tu ayam jantan. Ya, tu. Maknanya kita ni jangan main-main dalam sembahyang. Kalau main-main dalam sembahyang, Allah hantar SOP baru sekarang. Tak boleh rapat-rapat. Apa jadi? Tu, 1 meter, 1 meter. Degilnya kita dulu. Imam kata rapat-rapat saf. Tapi degil kita cari yang bawah aircon, bawah kipas, baru nak rapat-rapat. Betul? Tiap tulis nama dia, Fulan bin Fulan, tu aku punya, jangan duduk dia. Allah, satu. Kadang-kadang tak terdaya tuan. Sekarang Allah bagi SOP baru, jarang-jarang. Betul? Tapi pastikan kita sembahyang, jangan betul jarang-jarang, tapi line to meet tu tolong sama. Tu baru dapat pahala lagi. Kadang-kadang kita tak perasan. Ni, jangan main-main dalam sembahyang. Sebab tu cari kesempurnaan solat tu. Cari, jangan dibiarkan sampai dah berumur kita tak tahu kesempurnaan solat. Yang kedua, apa dia kata? Main-main dalam sembahyang. Yang kedua, bacaan Quran ribut-ribut. Maksudnya apa? Mengaji tuan-tuan ada adab, betul? Ada tilawah, ada taranum, ada adab dia, ada lagu dia. Kata dalam tu, kata ulama dalam tu, kata kadang-kadang tak boleh bawa lagu. Kadang-kadang orang buat lagu sampai lagu Hindustan. Ada tak? Quran tu dimain-mainkan dengan lagu Hindustan. Kena tak kena? Tak kena tuan-tuan. Tak kena. Diceritakan dalam ulama dalam tu. Quran tak boleh. Dia ada lagu dia sendiri, betul? Ada adab dia. Tak boleh dimain-mainkan. Apalagi kita baca laju-laju. Jangan. Ya, nisfu Sa'ban nak baca 3 kali khatam Yasin, betul? Janganlah. Ya, baca tartil. Diceritakan ulama bila Nabi baca tuan-tuan, Nabi rasa sebab. Ada bab sebab bila diingatkan Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran. Kita tahu berapa kali tak sebab-sebab tuan baca Quran. Khatam-khatam tapi tak ada bab sebab. Tu. Yang ketiga, berkata keji waktu puasa pun sama juga. Hati-hati lidah kita, lisan kita. Akhir sekali, gelak tawa dalam kubur. Bukan dalam kubur, yang kawasan kubur. Yang dalam kubur tak boleh gelak tawa kan. Sengih pun tak boleh, nak senyum pun tak boleh. Pasal apa? Dah dalam kubur. Tapi kita jangan senyum sangat di sini. Takut kita tak tersenyum di sana. Bimbangkan persiapan kita, pembangunan kita di dalam kubur. InsyaAllah takat tugut kena ikut SOP. Tak boleh panjang-panjang nanti tak jadi lagi bulan depan, ya. InsyaAllah takkan tugut. Maksudnya kita siap-siapkan diri kita dari terkena seksa kubur dan kedahsyatannya. InsyaAllah mana yang baik daripada Allah Ta'ala, lemah daripada saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah tuan-tuan minta mohon tuan-tuan doakan anak saya, ada 3 orang tak balik di Turki, tengah PKP kuat juga di sana. Mohonkan doakan dia, ada 3 orang Quran habis, nak habiskan kitab saja. Mohon doakan sekali insyaAllah malam ni, boleh ya? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahya jasadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syarrimna wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.